6. Tuan Lim Lek Eng, Kepung. Ya, Datuk, soalan daripada Kepong bernombor 6. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kepung di atas keprihatinan beliau tentang pelaburan. Tuan Yang Dipertua, pelaburan daripada syarikat Fortune 500 iaitu merujuk kepada syarikat-syarikat besar di Amerika Syarikat yang tersenarai pada tahun 2022 dan beroperasi di Malaysia meliputi pelbagai sektor ekonomi berkepentingan dan berkualiti tinggi seperti berikut. Pertama, Microsoft. Kedua, Dell Technologies. Ketiga, Johnson & Johnson. Keempat, FedEx. Kelima, Intel. Keenam, IBM. Ketujuh, HP. Kelapan, Coca-Cola. Kesembilan, Honeywell. Kesepuluh, Jabil. 11, Baker Hughes. 12, Texas Instruments. 13, Philip Morris. 14, Western Digital. 15, Lam Research. 16, Boston Scientific Medical Device. 17, Amphenol. 18, Motorola. 19, Analog Devices. Tuan Yang Dipertua, saya ingin memaklumkan bahawa terdapat syarikat-syarikat yang tersenarai dalam satu lagi senarai kedudukan yang dekat-dekat dengan Fortune 500 iaitu Global 500 yang juga mempunyai syarikat-syarikat dalam senarai tersebut yang beroperasi di Malaysia seperti Samsung, Huawei, Honda, Sumitomo, SK, Mitsui, Sony, Panasonic, Nestle dan sebagainya. Tuan Yang Dipertua, senarai syarikat-syarikat yang disebut di atas merupakan syarikat-syarikat dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan yang berkaitan dengan pembuatan. Selain daripada itu, terdapat syarikat-syarikat Fortune 500 maupun Global 500 yang juga menjalankan perniagaan di Malaysia tapi tidak terkandung dalam senarai di atas. Tuan Yang Dipertua, berkenaan dengan pelaburan syarikat Tesla, saya ingin menyatakan sama ada sesebuah syarikat swasta termasuk syarikat Tesla memilih untuk melabur di Malaysia atau destinasi lain, ia merupakan keputusan komersial di mana saya tidak mempunyai kapasiti untuk menjawab bagi pihak syarikat tersebut. Memandangkan syarikat Tesla yang disebut oleh YB Kepung merupakan syarikat yang berkepentingan dalam industri kereta EV, saya ingin berkongsi tentang pelaburan industri EV di Malaysia. Malaysia merupakan antara destinasi pilihan utama para pelabur dalam membangunkan ekosistem kenderaan elektrik. Sehingga bulan Mac 2022, sebanyak 111 projek telah diluluskan berkaitan dengan pembuatan dan pemasangan kenderaan elektrik dan ekosistemnya termasuk komponen, alat ganti, automasi kilang dan bahan bernilai 62.4 bilion. Sebagai contoh, syarikat dari Sweden, Volvo Car Malaysia telah melabur di Malaysia bagi menjalankan aktiviti memasang kenderaan elektrik. Selain daripada itu, terdapat 3 syarikat Korea iaitu Samsung SDI Energy Malaysia telah melabur dalam pengeluaran bateri EV, syarikat SK Nexilis dan Ilgin Materials turut menjalankan aktiviti bagi menghasilkan electro-deposited copper foil yang digunakan sebagai komponen bagi bateri EV. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Yang Berhormat Kepung. Ya, apakah langkah utama kerajaan untuk meningkatkan kepercayaan pelaburan asing? Dan soalan seterusnya, bukan cadangan. Adakah bubar parlimen dan mengadakan pilihan raya dengan segera seperti yang didesak oleh Barisan Nasional dan UMNO akan menstabilkan ekonomi negara dan kembalikan pelaburan asing? Terima kasih. Yang Berhormat Kepung, sekiranya kita lihat kepada jumlah pelaburan yang diterima oleh Malaysia pada tahun 2021, walaupun kita menghadapi cabaran dan ancaman pandemik COVID-19, jumlah pelaburan yang diterima oleh Malaysia berjumlah 306.5 bilion. Ini menampakkan satu peningkatan sebanyak lebih kurang 83%. Manakala pada suku tahun ini 2022, jumlah pelaburan yang diterima oleh kita ialah 42.8 bilion. Jadi melalui angka yang saya tunjukkan tadi, yang saya sebutkan tadi, ia menunjukkan bahawa Malaysia merupakan salah satu destinasi terpilih bagi pelabur-pelabur sama ada pelabur asing ataupun pelabur domestik. Dan ini menunjukkan keyakinan para pelabur terhadap suasana pelaburan kita. Sekiranya tidak, kita tidak mungkin menerima pelaburan yang begitu tinggi seperti yang saya sebutkan tadi. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Silakan Yang Amat Tebrau. Hello.
Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri yang menjawabkan soalan YB Kepung. Soalan saya lah, adakah kepakaran dan kecekapan tenaga buruh satu kekangan besar untuk menarik pelabur tertentu, terutamanya sektor-sektor yang telah dipilih oleh kerajaan yang akan membantu untuk memajukan negara kita? Sila jawab, Timbalan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Terberau berkenaan dengan tenaga kerja untuk menarik para pelaburan. Saya ingin menyatakan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI selaku agensi kawaselia bagi sektor pembuatan sentiasa memelihara hubungan yang baik dengan Kementerian Sumber Manusia, bekerjasama untuk sama-sama menyediakan tenaga kerja yang mencukupi untuk sektor pembuatan. Dan untuk memastikan kita kata sektor pembuatan ini transformasi daripada industri yang kita kata lebih bergantung kepada penggunaan tenaga kerja terutamanya pekerja asing kepada industri yang berorientasikan teknologi, kita juga telah melakukan langkah-langkah seperti berikut untuk membantu industri tempatan untuk menangani cabaran guna tenaga. Pertama, kita menyediakan pelbagai program dan insentif terutamanya untuk menggalakkan otomasi dan mekanisasi seterusnya untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing seperti skim pinjaman mudah bagi otomasi dan modernisasi SFSAM di bawah MIDF, allowance modal otomasi, dana strategik pelaburan domestik DISF maupun dana impak tinggi. Selain daripada itu, kita juga menyediakan dasar industri forward dan kita menyediakan dana intervensi untuk membantu industri tempatan terutamanya dalam pembuatan untuk beralih dari industri yang berasaskan penggunaan tenaga kerja kepada yang berorientasikan penggunaan teknologi. Saya fikir kesemua langkah ini dapat membantu meningkatkan daya saing industri tempatan dan sekaligus juga membantu menarik pelaburan asing ke negara kita. Terima kasih, Tan Sri. Satu lagi. Satu soalan. Terima kasih Datuk Speaker. Saya terima kasih kepada Timbalan Menteri atas jawapan tadi. Cumanya bila bercakap tentang pelaburan asing, saya nak merujuk laporan DH pada 2 Mac 2021 melaporkan bahawa pelaburan asing langsung bersih Malaysia jatuh 56% kepada 3.4 US dollar bilion pada tahun 2020. Artinya dalam kita boleh menyatakan soal COVID dan sebagainya, tetapi negara-negara sekeliling kita mereka telah bergerak maju. Tesla yang disebut dalam soalan asal tadi cuma satu contoh sahaja bagaimana mereka boleh melabur di Indonesia. Jadi soalan saya, adakah kerajaan tidak berfikir dasar alternatif nasional menjadi penghalang seperti yang disebut menyebabkan pelabur-pelabur kereta elektrik dan sebagainya tidak berminat melabur di Malaysia, dan adakah ia perlu untuk diubah suai? Dulu tak apa ia melindungi kepentingan kereta nasional dan sebagainya, tapi sekarang dari sudut realitinya adakah ia perlu untuk diubah suai? Terima kasih. Kepada Pasir Mas yang menyebut tentang beberapa perkara. Yang pertama, saya ingin menyatakan sekiranya kayu pengukur yang digunakan untuk menilai suasana pelaburan di sesebuah negara terutama Malaysia menarik atau tidak ialah bergantung kepada kewujudan jenama besar di sesebuah negara tersebut seperti Tesla. Senarai yang seperti tadi saya berikan dalam syarikat yang wujud dalam Global 500 dan juga Fortune 500 ni merupakan jenama-jenama besar yang telah memilih melabur di Malaysia. Itu menunjukkan bahawa Malaysia merupakan destinasi pelaburan yang terpilih bagi syarikat-syarikat besar dan juga jenama besar seperti tadi yang diminta oleh Pasir Mas. Keduanya berkenaan dengan usaha untuk membangunkan industri EV. Datuk Seri Yang di-Pertua, izinkan saya untuk berkongsi bahawa inisiatif-inisiatif telah diambil oleh kerajaan Malaysia untuk membantu menarik pelaburan khususnya untuk EV. Pertamanya, National EV Task Force telah ditubuhkan untuk mengukuhkan ekosistem sektor EV melalui dasar-dasar seperti Dasar Otomotif Nasional 2020 yang tadi disebut oleh Pasir Mas. Keduanya, kerajaan juga menawarkan pelbagai insentif cukai bukan sahaja kepada pengeluar kenderaan tetapi juga merangkumi pengguna dengan izin demand side seperti yang diumumkan dalam Belanjawan 2022. Ketiganya, kita juga memberi bantuan dan sokongan bukan fiskal
kepada syarikat yang berhasrat untuk membangunkan komponen kritikal seperti sistem pengurusan bateri, BMS, sistem pengurusan haba, TMS dan juga rangkaian radio detection dan ranging. Keempatnya, kita juga telah menubuhkan beberapa pusat kecemerlangan seperti Design Center dan Academy of Technology yang berpusat di Rawang, Selangor untuk meningkatkan keupayaan kejuruteraan tempatan dalam bidang penyelidikan dan pembangunan, pengujian dan pembangunan teknologi, khususnya untuk menyokong pembangunan ekosistem EV di negara kita. Akhirnya sekali, standard-standard berkaitan dengan industri EV seperti sistem pengecasan, pelupusan bateri, bateri swapping dan lain-lain turut dibangunkan untuk memastikan teknologi EV yang digunakan dan dibangunkan dalam negara ini adalah selamat dan juga seragam. Yang saya sebutkan tadi itu semua merupakan usaha yang telah diikhtiarkan oleh kerajaan untuk membantu pembangunan industri EV tempatan. Masih yang dipertul. Datuk Speaker, Datuk Speaker, Disilakan. boleh minta soalan tambahan satu untuk meeting? Sudah cukup. Dipersilakan Datuk Haji Muhammad